Jadi hendaklah kita mencari sesuatu yang boleh meridhakan Allah dan Rasulnya, yang boleh menarik sebagai magnet, tarik kasih Allah dan kasih Rasulnya kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa arda, al-amalu syi'arul mu'min, yaitu amal, perbuatan, pekerjaan adalah syiar orang mukmin, petanda yang dia beriman. Jadi petanda bahawasanya kita beriman adalah kita beramal, kita melaksanakan sesuatu, kita menggerakkan tubuh badan kita, akal, fikiran kita, lidah kita. Jadi kata beliau, itu petanda orang tu beriman. Sebab apa makna beriman? Percaya. Jadi apabila orang mukmin tu melakukan sesuatu amalan, bermaksud dia percaya akan ganjaran Allah Subhanahu wa taala dalam amalan tersebut. Jikalau dia tidak beramal, dia hanya berdiam, itu seakan-akan dia tak percaya ya akan ganjaran yang ada setelah amal tersebut. Jadi apabila dia beramal, maksudnya dia percaya bahawasanya janji Allah itu benar dan dia akan dapat kalau dia beramal secara ikhlas. Dan kata beliau juga, barang siapa yang beramal maka akan bertambah kekuatan badannya. Dan barang siapa yang meninggalkan amal maka itu menyebabkan berkurang kekuatannya dan menambah kelemahannya. Jadi tuan-tuan, kalau kita beramal satu amalan, kalau kita buat tiap-tiap hari, macam kita hadir majlis Maulid Arba'in, dan berapa kali kita hadir, tuan-tuan hadir berapa kali, mula-mula rasa payah, sekali dua, hari ketiga, keempat, kelima rasa senang pula. Kalau kita amalkan solat duha, mula-mula rasa payah, tapi kalau kita amalkan selalu, lama-lama rasa senang. 2 rakaat tu rasa macam kurang pula, nak tambah 4 rakaat pula. Kalau kita menuntut ilmu, mula-mula susah, menuntut ilmu sikit-sikit cukup, tapi kalau dah masuk dalam dunia ilmu, rasa nak banyak pula. Jadi bertambah kekuatan itu, seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Ali. Tapi kalau kita malas dan suatu amalan, kita tak nak buat, kita buat sekali-sekala, dan buat pun dalam keadaan perasaan ataupun dia rasa malas, jadi lama-kelamaan kita tinggal, badan pun jadi lemah, jadi kurang. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan supaya menguji kalian, siapakah di antara kalian yang bagus amal. Jadi siapakah yang bagus amalnya? Kata Al-Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu taala anhu arda, Allah berkata siapakah yang baik amal, bukan siapakah yang banyak amal. Jadi di dunia ini adalah tempat ujian. Satu perjuangan perlu kita melaluinya secara pasti, tapi dengan penuh dengan kesabaran. Iaitu kita kena beramal, iaitu dengan menjunjung perintah Allah, jauhkan diri daripada tegahan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai ujian, siapa yang menang ataupun siapa yang kalah. Nanti akhir sekali destinasi kita jumpa syurga ataupun jumpa neraka. Sebab itu kata ulama, iman ini ada dua. Satu iman yang ada rasa, satu iman yang tak ada rasa. Iman yang ada rasa kata ulama adalah iman yang menyelamatkan manusia daripada kebakaran api neraka. Memang tak masuk neraka langsung. Itu iman yang ada rasa. Iman yang tak ada rasa, dia beriman tapi tak ada rasa, tak rasa kesedapan iman. Dia hanya boleh menyelamatkan manusia daripada berkekalan dalam neraka. Masuk neraka juga, cuma tak kekal. Sebab ada kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masuk neraka sebab dosa, sebab maksiat, tapi last sekali akan keluar masuk syurga. Tapi dia tak selamat secara mutlak daripada neraka. Dia akan rasa juga kepanasan kalau dia tak bertaubat di dunia. Jadi dua, satu yang ada rasa, satu yang tak ada rasa. Jadi kita pilih yang mana satu. Kalau kita pilih yang ada rasa, maka itu kita perlu melalui, ya, perlu kepada kesabaran, perlu kepada mujahadah. Setiap kali kita berlaku maksiat, buat kesalahan, terus bertaubat kepada Allah, supaya kita nanti kelak di hari akhirat tak lintas pun neraka, kita terus ke syurga. Lalu atas titian sirat masuk syurga terus.
Tapi kalau orang beriman sekadar mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tapi amal tak ada. Solat kadang-kadang dalam seminggu 3-4 kali mesti kena tinggal. Majlis ilmu tak nak, fardu ain tinggalkan, tak nak faham agama, tak nak faham fiqh, tak nak faham tauhid, tak nak faham tasawuf. Ya, berbakti kepada bapak mungkin seminggu ada sekali dua tinggal saja, bukan tak mampu. Jadi ini dia pilih iman yang tak ada rasa. Dia tak rasa kesedapan dan kemanisan iman. Kalau seorang tu rasa kesedapan kemanisan iman, maka setiap kali dia berdosa dia akan bertaubat terus. Sebab dia nak selamatkan diri dia daripada tersentuh api neraka. Dan dia mati dalam keadaan terhampun dosanya. Kata Sayyidina Umar dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, aku sangat tidak suka melihat orang di dunia ini dalam keadaan sabahlal. Apa maksudnya sabahlal? Maksud sabahlal ni yang Sayyidina Umar tak suka tengok orang dalam keadaan begitu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pun tak suka juga tengok orang dalam keadaan begitu. Maka maksud sabahlal ni dia la amal dunia wala amal akhirah. Dia dalam kehidupan dia tak buat kerja untuk akhirat dia, kerja dunia pun tak buat. Duduk rumah tidur gitu. Ya, ataupun melopong tengok TV macam tu, tengok phone. Jadi cuba buat amal akhirat, cuba buat amal dunia paling kurang pun tak ada. Amal dunia tak ada, amal akhirat pun tak ada. Dua-dua tak ada. Kalau ada pun macam tak ada. Jadi orang macam ni sahabat tak suka. Sahabat tak suka. Dan sahabat ni anak murid Nabi SAW. Ya. Jadi apa yang tidak disukai oleh Nabi tidak disukai oleh para sahabat. Jadi kita mencari dalam kehidupan ini supaya kita mencari satu perkara, iaitu yang boleh menarik cinta Allah kepada kita, kasih Allah kepada kita. Apabila Allah kasih kepada kita, Nabi pun confirm kasih kepada kita. Sebagai contoh, antara perkara yang boleh menarik ya kasih Allah kepada hamba-Nya iaitu mengikut Nabi SAW. Allah firman dalam Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Apabila Allah yuhibbukum yaghfir lakum dzunubakum. Dikatakanlah wahai Muhammad kepada mereka-mereka yang mendakwa cinta kepada Allah, kasih kepada Allah. Dia mendakwa dalam keadaan dia mungkin rasa dia kasih, tapi tak tahu Allah kasih tak kepada dia. Jadi apa jalan cara dia, bukti dia yang kita dikasih kepada Allah, bukti dia kita ikut Nabi. Kalau kita ikut Nabi ya benar, dakwaan kita itu insya-Allah benar, sebab kita buktikan dengan perbuatan, iaitu ikut Nabi SAW. Kalau kita ikut Nabi, apa ganjaran dia? Yuhibbukumullah, Allah pula kasih kepada kita. Itu tanda kita ikut Nabi, Allah pula kasih. Apabila Allah kasih, yaghfir lakum dzunubakum, ampunkan dosa kalian. Jadi itu yang pertama, ikut Nabi SAW dalam akidah kita, ya, dalam kehidupan kita, dalam agama kita, ikut Nabi. Tak payah ikut agama lain, tak perlu cari agama lain. Walaupun pembawanya nampak macam ya, berpengetahuan, berpendidikan tinggi, tapi sebenarnya terpesong jauh. Jangan ikut siapa-siapa, ikut Nabi SAW. Cuma nak ikut Nabi ni dia perlu pada satu perkara, dia perlu kepada ilmu. Perlu kepada ilmu. Kalau kita hanya nak ikut Nabi tapi tak ada ilmu, takut-takut kita sangka kita ikut, cuma kita takut terbabas. Kita sangka kita ikut, tapi walhal kita terpesong jauh daripada Nabi sebab tak ada ilmu pengetahuan. Sayyidina Abu Hurairah pada suatu hari disebut dalam Mu'jam At-Tabrani, beliau pergi ke pasar. Pergi kat pasar dan beliau berdiri kat tengah-tengah pasar. Tengok orang ramai. Maka Sayyidina Abu Hurairah kata, "Hei kalian, apa yang melemahkan kalian? Apa yang jadikan kalian semua lemah?" Maka para sahabat yang terdengar suara itu, dia kata, "Sebab apa? Apa sebenarnya yang melemahkan kalian? Kita." Ya. Maka Sayyidina Abu Hurairah sambung ucapannya, dia kata, "Halumu, pergi semua pergi ke satu tempat di sana dibahagi-bahagikan harta peninggalan Nabi SAW. Pergi cepat ke sana." Maka sahabat tanya pula, "Kat mana?" Sayyidina Abu Hurairah kata, "Kat masjid." Kat masjid. Jadi para sahabat lari pergi ke masjid. Sayyidina Abu Hurairah duduk situ lagi, tak bergerak. Kemudian setelah itu sahabat patah balik. Pergi balik ke Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah. Ya. Abu Hurairah tanya mereka, "Sebab apa kalian mari balik?" Kata, "Kami pergi sana tengok tak ada apa pun.
Tak ada pun harta yang dibahagikan. Kata ada harta Nabi dibahagi-bahagikan. Perkara yang Nabi tinggalkan dibahagi-bahagikan. Kami tengok tak ada pun. Maka Abu Hurairah kata kat mereka, kalian tak nampak ke? Seorang pun tak nampak dalam masjid. Dia kata, kami nampaklah orang. Orang tengah semayang, orang tengah baca Quran, orang tengah masuk majlis ilmu, menyebut halal haram. Maka Sayyidina Abu Hurairah kata, itulah. Ya itulah mirathun Nabi, itulah peninggalan Nabi SAW yang patut kita cari. Iaitu ilmu. Ya, iaitu ilmu. Jadi mereka sangkakan harta tu harta sungguh, emas dan perak, tapi tidak. Ya, yang Nabi tinggalkan kepada kita, innama warrathu al-ilma. Nabi wariskan kepada generasi yang setelah baginda adalah al-ilma. Faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Maka siapa yang mengambil benda itu, maka dia telah mengambil benda yang termahal yang Nabi tinggalkan. Jadi ini punca dan dasar yang kuat supaya kita dapat mengikuti Nabi bersesuaian dengan kehendak Allah dan kehendak Rasulnya. Kalau tak, kita ada ilmu ikut macam tu, ilmu pun tak apa nak betul, takut-takut ikut tu kita sangka kita ikut, rupanya kita terpesong jauh. Itu yang pertama. Jadi kita sama-sama bina mahabbah kita, cinta kita kepada Rasul dengan kita mematuhi dan mengikuti ajaran Rasul. Sebab ajaran Nabi SAW itulah yang menguatkan lagi mahabbah kita, cinta kita kepada Allah dan Rasul. Baik, seterusnya, antara perkara yang boleh menarik juga kecintaan Allah kepada hamba-Nya, iaitu apa dia? At-taqwa. Taqwa. Bertakwa. Menjunjung segala perintah Allah dan jauhkan diri daripada segala larangan Allah. Itu magnet yang kuat boleh tarik cinta Allah kepada kita. Allah berkata dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin. Innallaha yuhibbul muttaqin. Orang yang bertakwa. Jadi Sayyidina Abu Hurairah pula kata, ada seorang tanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, cuba sifatkan kepada aku bagaimana takwa yang dituntut. Takwa ni susah. Takwa ni adalah perkara yang susah, bukan senang. Sebab dia perlu kepada mujahadah, sebab dia dalam kehidupan kita perlu kepada perjuangan. Jadi takwa ni disifatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, kata kepada lelaki yang tanya kepadanya, gini takwa. Takwa ni kau cuba bayangkan, ada seorang berjalan di satu jalan yang sempit. Rumah dia, nak sampai kat rumah dia tu, dia perlu melalui jalan yang sempit. Jalan yang sempit, penuh dengan duri-duri pula. Penuh dengan duri-duri. Jadi kau tengok bagaimana dia berjalan di jalan tersebut. Apa yang dia buat? Maka lelaki ni kata, mestilah dia toleh ke kanan ke kiri. Dia tengoklah, dia kena berhati-hati. Jadi dia berjalan, dia tengok kiri, kanan dia, kiri dia, depan belakang, bawah kaki dia tengok supaya tak terpijak duri. Dah lah jalan sempit, lepas tu duri banyak pula, nak sampai jauh lagi. Sayyidina Abu Hurairah kata, begitulah gambaran takwa kita di muka bumi ni dalam suatu perjalanan, satu musafir. Jadi kita bukan nak duduk kat sini, kita musafir sekarang. Kita musafir, destinasi kita akhirat kelak. Nak sampai itu, ada orang sampai 70 tahun sampai dah, mati 70 tahun. Ada orang sampai 40 tahun sampai dah, umur dia pendek. Ada orang sampai baru umur 18 tahun sampai dah. Tapi sebelum sampai tu, ya, dia kena melalui duri dan jalan yang banyak ujian. Duri ni adalah maksiat. Jalan sikit sungguh sebab terbuat maksiat, tak apalah, bangun taubat pula. Jalan sungguh lagi sebab terbuat maksiat lagi, lalai lagi, tak apa, jalan. Yang penting kita jalan, yang penting kita sampai. Macam orang ni lah, nak balik rumah, dia mesti jalan walaupun terpijak duri, dia akan cabut balik, dia jalan balik. Terpijak lagi, cabut, jalan. Dia kalau terpijak duri, dia tak duduk kat situ sebab dia nak balik rumah. Dia terpijak duri, kalau duduk situ tak sampai rumah dia. Tapi begitu jugalah takwa. Kalau kita terpijak duri, iaitu terbuat maksiat, taubat kepada Allah dengan secepatnya. Sebab itu adalah perkara yang ketiga yang Allah suka, iaitu taubat. Iaitu bertaubat. Innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka sangat orang bertaubat. Macam ada sebuah hadis menyatakan, ya, bahawasanya, ya, taubat ni Allah sangat suka dengan hamba yang bertaubat lebih daripada satu kisah yang Nabi sebut dalam hadis, iaitu kisah seorang bermusafir, musafir pergi kat padang pasir tu yang tak ada apa-apa.
dalam kenderaan dia tu banyak dia dengan makanan, minuman, tiba-tiba sampai kat sana, hilang barang. Barang tu hilang, dia sampai dia duduk rehat sekejap, tengok barang tu hilang. Barang tu hilang, dia tidur sekejap, dia bangun-bangun barang tu hilang, unta dia hilang. Minuman tak ada, makanan tak ada. Jadi kita tengok bagaimana perasaan suka dan gembira. Lepas tu dia rehat sekejap, tiba-tiba ada depan mata dia balik. Unta yang lari tu ataupun makanan yang hilang tu ada depan mata dia balik. Apa perasaan dia? Suka, sangat-sangat suka. Sehingga dia terlampau suka, Nabi sifatkan dia tersalah dalam perkataan. Tersalah. Kata Allah, dia bersyukur dan suka dan gembira, terus dia kata apa? Dia kata, ya, engkau hamba aku dan aku Tuhan engkau. Terlampau suka sampai tersilap dalam perkataan. Allah kalau hamba dia bertaubat, lebih suka daripada itu. Lebih suka daripada itu. Jadi kalau kita berdosa, jangan putus asa. Jangan, sebab putus asa satu dosa lagi. Jadi dua maksiat kita buat. Dah kita berdosa, lepas tu putus asa pula. Itu dua dosa dah kita buat. Tapi apabila kita berdosa, kita kena bertaubat secepat yang mungkin. Kerana bertaubat daripada dosa itu adalah wajib, dia bukan sunnah. Jadi oleh sebab itu, kita nak ikut dan bina cinta kita, kukuhkan cinta kita dengan ilmu, dengan landasan ataupun pokok yang kukuh. Kalau tak, lama-kelamaan jadi pura-pura sahaja, jadi lemah dan akan hilang begitu saja. Tapi alhamdulillah, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah telah sebut dalam kitab bahawasanya ya, setiap orang beriman ada dalam hatinya bahagian daripada cinta Rasul. Sebab kalau kita berzikir, kita dengar orang ceramah, kita dengar sebut Nabi, kita dengar qasidah, kita rasa Allah syok macam nak jumpa Nabi. Ada yang kata pula nak pergi ziarah Madinah pula. Ada yang kata nak tengok rambut Nabi. Macam-macam perkataan. Ada yang kata nak tengok Nabi dalam mimpi. Sebab apa? Sebab ada. Setiap orang beriman ada sebahagian yang kecil dalam hati dia cinta kepada Rasulullah. Bila bertambah, kalau dia buat ibadat, kalau dia tunaikan suruhan Allah. Bila kurang, apabila dia kurang, iaitu dia melakukan maksiat. Jadi hadirin dan hadirat rahimahumullah, kita nak bina cinta ini dengan kekuatan ilmu. Kalau tidak, kita mungkin kita akan tersesat tanpa kita tahu. Sebab itu kalau kita lihat kepada para sahabat, bagaimana gambaran mereka cinta kepada Rasulullah itu sangat luar biasa. Ya, sebab mereka ni orang yang berilmu. Mereka ni orang yang berilmu. Ya, sebab guru mereka adalah Nabi SAW. Mereka orang berilmu, sebab itu cinta mereka sangat kukuh, sangat kuat, sehingga kalau tengok gambaran cinta mereka kepada Rasulullah, kita pun boleh jadi pelik semacam. Ya, dalam kisah yang banyak kita dengar daripada penceramah-penceramah, iaitu sahabat radhiyallahu taala anhum, kalau mereka balik daripada musafir, rumah yang pertama yang mereka akan ziarah adalah rumah Nabi SAW. Orang yang pertama yang mereka akan tengok ialah Nabi SAW. Tengok Nabi okey, baik, elok, mereka balik rumah. Kalau kita musafir daripada Melaka nak ke Kelantan, betul Kelantan nak balik Melaka balik, kita balik rumah lah sebab dah letih. Ya, nak tengok bini pula. Tak, ini tidak. Ini mula-mula balik, tengok Nabi dulu. Lepas tengok Nabi okey, elok, dia balik rumah. Itu siapa yang menolak mereka supaya buat macam tu? Itu tidak lain tidak bukan adalah cinta dan rasa kasih kepada Rasulullah SAW. Macam seorang perempuan yang mana 3 orang mati daripada keluarga dia. Suami dia mati syahid, anak dia mati syahid, bapa dia mati syahid. Bapa perempuan. Tiba-tiba para sahabat bawa datang jenazah 3 ni, letak depan mata dia, dia tak perasan. Dia kata, siapa 3 ni? Dia kata, ni suami awak, ini anak awak, ini bapa awak. Dia kata, apa pertanyaan para sahabiah ni? Dia tak tanya pun, dia tak sedih. Tak sedih, orang kata sedih yang terlampau. Dia tanya, bagaimana keadaan Nabi SAW? Aku nak tengok Nabi okey ke tak? Ya, ni semua keluarga mati, tak apa. Nabi macam mana? Nabi selamat, okey, alhamdulillah. Kalau Nabi selamat, semua musibah ini jalal. Semua musibah ini menjadi jalal, iaitu menjadi benda yang kecil, ringan. Sebab kalau Rasulullah masih hidup, semua musibah yang ditimpai oleh para sahabat itu semuanya dikira kecil, dikira ringan. Begitulah juga kita, ya, apabila yang menimpa kita, fizikal kita, material, apa harta, barang, benda, apa semua, kena kepada anak-anak diri kita semua, selagi mana kita ada iman dalam hati, selagi mana kita beragama Islam,
maka anggaplah benda itu musibah datang daripada Allah untuk angkat darjat dan benda ringan sahaja. Tapi kalau musibah yang paling berat adalah musibah yang datang pada agama kita, yang menggugat agama kita. Bila musibah akan menggugat agama kita? Apabila tidak lain tidak bukan kita kurang ilmu pengetahuan tentang agama. Di situ agama kita akan tergugat. Ataupun kita ada agama, cuma kita tak terbiah, jiwa dan nafsu kita tak tahu tasawuf, maka di situ kita akan menjadikan ilmu kita sebagai alat untuk kita mencari dunia ataupun alat untuk kita membias hawa nafsu kita. Jadi tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat, ya, itulah ya sedikit sebanyak yang Al-Faqih dapat sampaikan pada malam ini. Kita akan dengar lebih lanjut, lebih luas, lebih banyak manfaatnya insya-Allah daripada Habibana yang kita akan dengar selepas ini insya-Allah. Jadi saya sudahi ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.